data yang kita ada secara personal kat situ je pun, secara jujurnya saya memang sangat wow, memang sangat teruja, memang sangat kagum sangat dengan apa yang mereka boleh bekalkan, boleh bagi satu keputusan yang cukup hebat. Hello, Assalamualaikum, alright, selamat petang, salam-salam semua usahawan-usahawan online, abang akak, tuan-puan yang saya hormati. Saya Sifu Viral daripada Solvi, alright, berkongsi kepada anda pada petang ini. Kita ada banyak perkara yang saya nak cuba sampaikan, kongsikan kepada tuan dan puan supaya tuan dan puan dapat sesuatu yang bermanfaat untuk tuan puan dapat bawa balik dan amalkan, praktikkan dalam kempen marketing pemasaran, bisnes online, digital marketing tuan-puan semua. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk semak dululah suara kan. Takutlah nanti rupanya saya bercakap seorang-seorang sahaja dalam bilik ni, kesian kat saya. Okay, so bagi saya sedikit masa, lebih kurang a few second. Okey, Alhamdulillah. Saya dah berjaya detect suara saya agak jelas. Tapi kalau tuan-puan rasa yang bersama dengan saya sesi live pada waktu petang ni, kalau suara saya tak jelas, boleh terus nyatakan di ruangan komen. Jangan risau, tak ada masalah. So, kita nak tengok siapa yang ada. Kita ada Facebook user. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Suara mantap, terbaik. Rancak, okay, rancak, right. So untuk pengetahuan tuan-puan, saya kini lah, saya ni sebenarnya berada dalam bilik hotel di area Komta, Pulau Pinang, okay. So sebenarnya Solvi pada hari ini kita ada program bersama dengan pihak Mara, usahawan Mara, di mana kita Mara telah jemput kami untuk sharing tentang ilmu-ilmu marketing terkini daripada Solvi kepada semua usahawan Mara se-Malaysia. Dan kali ini turn pada hari ini adalah di negeri Pulau Pinang, iaitu negeri kelahiran saya lah. Okay, alright. Sebab tu dia rancak semacam lah. Okay. Negeri kelahiran sendiri kan, negeri Pulau Pinang. Okay, negeri Penang. Alright, so kita ada Kiai Rukiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi sama macam pagi tadi. Yalah kan, tak live kat mana lagi. Kalau saya live nanti kat Padang Kota tu tak boleh nak live. Orang bising jalan-jalan, boleh tengok laut. Tadi yang mana join saya pada waktu pagi ni nampak betapa semangat tak? Right? Bila kita nak buat marketing dan bisnes, benda pertama kita kena check bukanlah ilmu kita. Benda pertama kita kena check adalah kita punya energy. Kita punya desire, kita punya kehendak, kita punya nak tu betul-betul. Nak buat bisnes, nak buat jualan tu kena buat betul-betul. Kita punya energy tu kena sampai dulu. Alright. Itu yang penting. Barulah orang rasa wow, orang rasa impress. Betul lah mamak ni nak buat bisnes betul-betul. Betul-betul nak bantu orang. Betul-betul nak bantu keluarga, nak bantu anak-anak, nak bantu family, nak bantu isteri, nak bantu suami. Alright. So kita kena ada energy dulu. Alright. Tak boleh lah kata apa. Nak buat ni, buat slow-slow, buat ikut dan kan. Orang Penang cakap buat ikut dan lah kan. Tak suka, rasa suka buat, rasa tak suka tak buat. Alright, jangan macam tu. Okay, so Solvi ni nak berbantulah tuan-puan sebenarnya untuk lebih konsisten dalam pemasaran online, di mana kami daripada Solvi ada beberapa tools automasi. Tapi bukanlah saya nak share tentang tools ni sebab topik saya pada petang ini adalah apa? Topik saya adalah marketing impact. Marketing ada impact, di mana sebentar nanti orang kata apa, please lah stay tune lah sekejap dengan saya. Saya tak ambil lah masa tuan-puan lama-lama, kita faham lah mungkin ada yang balik kerja kan. Alright, bagi saya dalam masa setengah jam ke 40 minit, saya nak tunjukkan beberapa result, beberapa teknik strategi yang saya buat sehingga memberi impact terhadap bisnes saya dahulu sebelum wujudnya Solvi lagi. Bersemangat kan? Yang tu yang penting tu. Kita kena semangat bila kita nak buat iklan. Kita nak tekan butang start. Kita nak tekan publish. Kalau tuan-puan buat iklan berbayar, nak publish tu publish dengan penuh semangat. Kalau nak bayar iklan, guna keluarkan semangat. Maksud dia duit inilah, dengan duit inilah minta Allah pemudahkan rezeki kita.
Alright. Bahagia, bahagia sebab berada di negeri sendiri. Sebab sebelah tu, kalau jalan kaki tu dekat dengan Din Maju, nasi kandar. Dah tibai dah tadi. Sebab tu dia dah rasa semangat semacam. Rempah dia kan, gulai kari dia dah masuk dalam perut. Dia jadi macam ni lah. Alright, okay. Berani bertindak. Yes, betul. Tema kita seminar minggu lepas adalah berani bertindak. Alright. So, tanpa buang masa dah tuan-puan. Nampak sampai batuk dah. Okay, izinkan saya untuk share screen. Saya ada banyak benda yang saya nak rungkaikan, nak saya dedahkan lah rahsia-rahsia saya dulu. Tu dia, ada orang lapak dah. Lapak dah, nasi kandar di Pulau Pinang ni lain macam. Kalau korang tahu, datang je Penang, macam saya cakap kat Penang ni, kalau kena nasi kandar tu sampai esok masih lagi kenyang. Dahsyat dia. Alright, tapi kita bukanlah nak bercerita tentang negeri kelahiran saya Penang ataupun nasi kandar ataupun pasar bok, tapi saya nak tunjuk, saya nak dedahkan antara teknik-teknik yang efektif untuk tuan-puan cuba buat, untuk tuan-puan cuba amalkan. Mana tahulah benda ni dapat membantu sedikit sebanyak. Yang mana tuan-puan ada boom ke, ada software ke, pakai tangan ke, buat iklan berbayar ke, tak kisah. Yang penting benda ni memang dia boleh pakai untuk semua jenis teknik-teknik technical marketing. Alright, untuk itu izinkan saya, bagi saya sedikit masa untuk tekan beberapa button supaya saya boleh share kepada tuan-puan yang saya sangat hormati, yang join bersama saya dengan live pada petang ini. Alright. Okay, dah nampak skrin saya lah. Untuk lihat skrin dengan lebih jelas, saya jemput tuan-puan untuk rotate, horizontalkan handphone tu. Janganlah tengok melintang, menegak, tengok melintang. Tengok horizontal, barulah clear, barulah line clear, barulah rancak jelas apa yang saya nak share kepada tuan-puan. Okey, kita pergi ke topik yang kita pertama. Bagaimana nak mantapkan iklan kita? Seperti mana? Seperti ini saya nak tunjuk. Tu dia, saya tengah cari ni. Alright, saya dah nampak dah. Okey, saya hide dulu. Ini adalah Facebook page saya dulu, iaitu, okey, saya story sikit lah. Ini page Facebook saya, Tips Kewangan Awesome. Ini sebelum saya menjadi Zifu Viral lagi. You tengok posting pun tahu tarikh bila, 25 Disember 2019. Masa tu COVID pun tak ada lagi. Saya ni adalah affiliate kepada Citibank. Saya ejen online credit card Citibank. So, saya kena mencari prospek yang berminat credit card. Mesti abang akak rasa macam, peliknya, macam mana Mamat ni boleh jual credit card secara online? Selalunya kita jumpa orang jual credit card di offline, di pasaraya. Dia orang tarik kita, abang nak free gift tak? Tapi saya tak guna cara tu sebab saya masih bekerja, makan gaji, ada punch card. So, saya explore dunia online. So, saya buat posting ini sharing tentang kad kredit. Saya nyatakan, yes, ramai orang kata kad kredit ni tak bagus. Kad kredit ni buatkan kita hutang. Okay, dia sebenarnya bukan masalah kad kredit tu. Bagi pendapat saya, tak setuju tak apa. It's all about us. Sama ada kita pandai guna atau tak pandai guna. Okay, dia ibarat macam pisau lah tuan-puan. Kita beli pisau sayur. Kalau kita ambil pisau pergi buat benda yang tak baik, contoh mencederakan orang. So, pisau tu bukan bersalah. Orang yang pakai pisau tu yang bersalah. Kalau kita guna pisau sayur yang baik, kita potong sayur, hidangkan makanan untuk anak-anak. So, pisau tu jadi ke arah kebaikan. So, itulah sebenarnya dalam dunia ni, tak kisahlah. Macam contoh software F-Boom. Kalau tuan-puan guna ke arah kebaikan, maka baiklah dia. Kalau guna software F-Boom ke arah ketakbaikan, maka tak baiklah dia. So, ianya atas pilihan tangan kita. Alright. So, saya nak tunjuk result dululah. Ini yang saya amalkan pada tahun 2019, hujung tahun. Anda boleh tengok dekat sini. This is apa yang saya dapat. Bila saya buka Facebook page Insight saya, dia tunjuk data. 74,000 manusia nampak posting iklan saya, konten saya tentang kad kredit. Tapi yang bestnya itu adalah organik. Bermaksud, saya dapat capai ramai manusia yang berada dalam Facebook secara organik, percuma. Alright? So, itu point yang saya nak share kepada tuan-puan. Kalau kita ada benda ni, insya-Allah ianya dapat membantu walaupun tuan-puan mula dulu dengan organik.
Kalau saya sekarang dah ada duit, kalau saya buat posting ni jadi Facebook ad, paid, maka lagi dahsyat lah. Ya. Tapi sebenarnya boleh je dapat organik, nampak? Alright, bukanlah saya kata okay you buat ni you tak perlu buat Facebook ad. No. You buat dua-dua. Ada duit buat Facebook ad pula. Tapi dalam masa sama you buat juga organik ni. Dapatlah membantu cover you punya kos iklan. Barulah untung tu lebih. Alright, tapi tuan-puan rasa betul ke kan? Ada share gula-gula kan ni? Bukan. Saya share the real story saya. Macam mana saya berdapat organik banyak macam ni? Ialah saya amalkan. Amalkan apa? Saya balik kepada diri saya. Saya amalkan satu tips sahaja. Satu je tuan-puan, abang akak saya kena faham. Wah, terbaik. Satu tips ni tolong ambil, tolong pegang elok-elok. Satu tips je, tak payah banyak-banyak. Okay, sebab nanti kita confuse. Tips dia adalah PP. PP. Ingat ulang sekali lagi. Tips dia adalah PP. Dalam ejaan dia Pulau Pinang. PP. Dapat boleh tak siapa-siapa komen teknik dia PP. Kita kena faham PP. Bukan PP kat sini, tapi ejaan dia PP. So, teknik dia ada dua. P yang pertama adalah P yang orang tak suka, iaitu P pertama ialah promosi. Manusia tak suka promosi. Tak semualah, tapi kebanyakan. Sebab apa? Kita dah muak dengan promosi. Betul tak? Buka handphone ada promosi. Buka laptop ada promosi. Masuk hotel macam saya ni, buka dekat TV, alamak promosi. Tengok luar ada billboard, signboard, promosi. Masuk hotel, lift dalam hotel ada iklan, promosi lagi. Kita sebenarnya dah over promosi. Tak larat dah dengan promosi. Dah muak dah. Kau cakap lah beli 10 percuma 1 ke, beli 1 percuma 10 ke, aku tak heran dah. Itu yang orang tak suka. Yes, P kedua adalah paksa ataupun push. Seperti yang dikongsikan oleh pengguna tadi. Push pun boleh, paksa pun boleh. Alright, ni teknik TP pertama. Orang tak suka promosi dan orang tak suka push. Normal lah manusia. Kita sendiri pun tak suka, betul tak? Kita pergi shopping mall, ada orang jual credit card. Abang, tarik tangan kita. Kita buat apa? Why you pegang my hand? Come on, ini COVID. Contoh macam tu lah. Kan? Aku tampak je botak. Contoh. Alright. Nampak? Kan? Kita nampak salesman kat depan tu yang suka tarik orang. Contoh yang sapu-sapu tu kan. Pernah tak pergi shopping mall, ada team tu dia akan tarik you all dan dia akan sapu-sapu tu, yang putih-putih krim tu. Kalau saya nampak daripada jauh, saya sanggup pergi you buat U-turn tawaf, tak nak lalu depan orang tu. Sebab saya tak suka promosi, dia tak suka push. Alright, simple. Okay, tapi benda-benda simple ni lah ramai yang masih lagi buat. Dalam marketing tak perlu promosi dan push. Promosi kita buat dalam closing, dalam sale. Maksud dia bila kita buat iklan, kita bayar ke percuma ke. Bila orang nampak iklan kita, dia klik WhatsApp. Contoh kalau tuan-puan gunakan WhatsApp lah. Prospek tu masuk WhatsApp, dalam tu baru buat promosi. Dalam tu baru pujuk. Iklan dekat luar ni, marketing ni tak perlu ke arah itu lagi. Nanti orang tak akan contact kita. Orang tak akan hubungi kita. That's why kita WhatsApp tak ada PM. That's why website kita sendu, tak ada pelawat. Alright, yes, betul. Promosi buat masa closing. Jangan bagi tahu semua dalam marketing. Simple lah tuan-puan tengok billboard dekat highway. Saya tak pernah lah tengok billboard daripada saya drive kan, daripada Penang ke Kuala Lumpur ni, Penang ke KL. Saya tak nampak pun billboard tulis harga. Tak ada pun tulis RM39 free postage dekat billboard. Tak ada pun kan. Ada billboard dekat highway tulis promosi. Tak ada. It's all about marketing. Dia nak kita ingat produk dia. Contoh Nua. Dia letak muka dia Nua. Ada letak harga kat situ? Tak ada kan? Alright? Simple as that. Okay, so kita teruskan kedua. PP yang kedua. PP kedua yang tuan-puan kena buat. Tadi jangan buat. Kurangkan. Kalau boleh jangan buat lah. Okay, promosi dan paksa. Teknik kedua adalah tuan-puan kena tahu pain and pleasure. Bila nak buat marketing,
tuan-puan kena tekankan pain. Pain bermaksud kesakitan. Dalam iklan tuan-puan, dalam video, dalam gambar, dalam copywriting, tekankan kepada pain pelanggan anda. Kesakitan, penderitaan bakal pelanggan anda. Tekankan itu. Saya memang sentiasa amalkan. Alright. Nanti saya tunjuk contoh. Kenapa boleh viral macam tadi? Walaupun tak bayar iklan. Boleh viral sebab dia ada konsep pain and pleasure. Pain ni bermaksud kesakitan, penderitaan. Okey, pleasure ni bermaksud kegembiraan, kepuashatian. Macam itulah. So kita nak buatkan prospek kita sentiasa faham yang dia tengah berada dalam kesakitan sekian-sekian, kemudian dia boleh dapatkan produk atau servis kita untuk release that pain dan dapat pleasure. Okay, from pain, kesakitan ke pleasure, kemewahan, memerlukan produk dan servis kita. So dia sanggup tak bayar? Dia sanggup. Prospek ni sanggup. Contohlah, saya hari ni terus terang saya cakap, saya cirit birit. Saya sakit perut cirit birit. Apa saya buat? Saya hari ni terus terang saya cakap, saya sakit perut cirit birit. Tak malu nak abang. Apa saya buat kalau tuan-puan ni sakit cirit birit? Apa tuan-puan buat? Apa benda yang tuan-puan beli? Boleh tak siapa-siapa komen? Kalau sakit cirit birit, apa benda yang kita beli dan kita tak tengok harga pun? Contoh produk tu kalau dekat kedai runcit harga sekian-sekian. Tapi kita sanggup pergi ke 7-Eleven, Family Mart, mahal pun kita beli juga. Kalau tak ada siapa jawab, tak apa saya jawab. Saya tak tahu ejaan dia macam mana. Saya nampak ubat ni. Yes! Ada jutawan. Tak sempat aku nak type. Tak sempat saya nak type. Ada orang jawab dah. Pil Ciketeon. Nampak? Saya sakit perut, cirit birit. Dalam hotel ni, dia ada kedai runcit. Harga pil Ciketeon dalam ni, harga kayangan. Berbanding kalau saya beli dekat farmasi, dia murah. Tapi disebabkan pain saya nak kurangkan pain saya, I don't care. I don't mind to pay. Bayar je lah, buat macam mana? Dah sakit perut kan? Alright. Simple. Pil Ciketeon. Wah, ini lagi dahsyat. Okay. Pil Ciketeon. Alright. Simple as that. So kita offer business, kita offer sale, kita offer service, kita offer produk untuk memindahkan bakal pelanggan kita daripada pain kepada kesakitan, kepada release that pain. Okay, kurangkan kesakitan tersebut dan akhirnya mencapai pleasure. Alright, itulah message, itulah impact dalam marketing. Kalau tuan-puan faham konsep yang very basic, kalau tuan-puan faham konsep pain and pleasure ni, insya-Allah tuan-puan punya iklan, tuan-puan punya message, tuan-puan punya bahan iklan, tuan-puan punya marketing dia akan melonjak lebih tinggi. Alright. So, kita share lah, contohlah kepada tuan-puan yang sudi bersama saya malam ni. Malam pula, petang ni. Okey, nampak Nampak ni, kenapa boleh dapat 45,000 orang nampak saya punya iklan secara free. Siap, ada 1,600 orang komen, engage lagi. Kita tengok contoh iklan dia. Saya buka kepada tuan-puan. Ini page saya yang lama. Nampak tak saya gunakan pain and pleasure. Mana dia tahu pergi? Sekejap saya cari Okay, bagi saya masa, tadi saya jumpa dah. Alright. Nampak ni. Ini apa ni? Dompet kosong. Itulah pain. Saya tekankan pain. Pernah tak selalu hadapi masalah kecemasan kewangan? Tak cukup bulan-bulan, okey? Macam kereta sebuah hal sikit, tayar pecah, anak sakit ke klinik, bil-bil tertunggak. So itu pain dia. Maksud dia macam ni, dalam wallet dia memang duit tak ada. Dan ini memang wallet saya sendirilah. Okey, saya sengaja letak gambar wallet untuk merealisekan inilah kau punya pain. Nampak iklan saya bukanlah dahsyat mana pun, tapi bila mesej tu sampai, itu yang viral tu. Sampai 48,000 orang tengok. Sebab orang dapat mesej dalam iklan saya betapa sakitnya hujung bulan buka wallet, kosong. Walaupun copywriting sebenarnya taklah bagus ni. Masa tu noob lagi lah, tak pandai. Tapi saya highlight ni. Pain. Kesakitan.
Hujung bulan, tiba-tiba tayar kereta pecah. Tak ke stres, dah lah tak ada duit, tayar pula pecah. Hujung bulan, tiba-tiba anak sakit nak kena hantar pergi klinik. Pening kepala. Ataupun baby tu tunggak. So, lepas tu saya kata, okay, now, let's say lah you ada credit card untuk kecemasan. Then you can get this solution, you dapat pleasure. Pleasure dari segi, you dah ada standby. Anytime, let's say emergency, you dah ada something untuk backup. Nampak? Highlightkan pin, tunjukkan ke arah pleasure. Ke arah settlekan masalah. Maksud dia, bila kecemasan, boleh ada credit card. Saya taklah mengajar pakai credit card untuk shopping iPhone. Saya kata untuk kecemasan. Tapi kalau pengguna tu tak pandai, dia nak spend dekat iPhone, dia nak spend dekat motor LC, itu dia punya hal lah. Saya dah advise. Okay? Nampak tak? Itu baru satu. Itu baru satu. Nampak? Kita bila buat iklan, okay, sama ada buat iklan berbayar, tak berbayar, kita highlightkan pin tu dalam gambar, dalam video, dalam copywriting, dalam headline. Supaya orang yang baca faham, dapat message, tersentap. Itu je. Baru dia rasa, betul lah. Betul juga Kalau hujung bulan, tiba-tiba jadi musibah, aku tak ada, dah lah hujung bulan cukup-cukup makan. Duit nak cari mana? Takkan pinjam mak kot, pinjam kawan. Kawan pun dah meluat dah. Kalau ada credit card mungkin lah, boleh cover lah. Nampak? Nampak tak idea dalam marketing tu? Pain and pleasure. Alright? Okay, next saya share lagi. Cuba tuan-puan ubah iklan tuan-puan. Yang saya hormati yang bersama dengan saya pada petang ni, cuba ubah ke arah yang lebih pain and pleasure. Ada contoh lagi. Okay, alright. Ada contoh lagi. Ini pun viral juga. Saya nak jual credit card, saya tak terus jual macam tu saja. Saya buat satu kaedah content marketing. Marketing yang ada isi. So, saya sharekan tentang credit card. Kad kredit macam pepatah Melayu tentang api. Boleh jadi kawan, boleh jadi lawan. Bergantung kepada cara penggunaan. Saya share lah tentang konten macam ni. Alright, ini saya tekankan pleasure. Bila ada credit card, boleh redeem point kredit. Boleh jimat minyak. Boleh orang kata apa, bila spend minyak tu dapat kredit, boleh convert kepada rebate. Tapi kalau pandai pakai. Tak pandai pakai tak jadi juga. Sebab tu kita dah highlight saya siap. Okay, credit card ni macam api. Boleh jadi kawan, boleh jadi lawan. Alright. So, konten macam ni sahaja, dia boleh cecah 75,000 orang nampak. Alright. Dan memang saya masa tu dapat sale dan jual credit card Citibank. Bukan bank biasa. Citibank pula tu secara online. Satu credit card kalau dapat, saya dapat 300 lebih ringgit commission. Satu credit card yang approve. So sebulan tu kadang-kadang dapat 3, kadang-kadang dapat 4. Boleh lah kan? Boleh lah. Sambil-sambil kan. Alright, tak tahulah sekarang ni masih ada atau tak ada. Alright, so inilah saya explain tentang pleasure pula. Dapat tak sesuatu? Sama ada kita highlight campaign dan kita tunjuk yang customer kita boleh ke pleasure. Okay, settle campaign boleh ke pleasure, ataupun kita buat satu content marketing, kita terus terangkan tentang pleasure. Apa manfaat yang customer pelanggan kita akan dapat dalam kita punya iklan. Alright, so ini antara beberapa cara yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan yang saya hormati pada petang ini. Nampak dapat tak? Dapat sesuatu? Okay, so ini yang akan mengubah 360 darjah tuan-puan punya quality iklan, posting. Alright? Taklah asyik-asyik nak menjual, asyik-asyik nak explain tentang barang sampai baru bayar, asyik-asyik nak explain tentang free postage, COD, beli 5 percuma 1, dapat free gift. Itu common. Itu orang dah tahu dah. Mesti you sebenarnya ni nak buat sale je. Bukan nak pentingkan diorang. Customer ni cukup cerdik. Bila you buat macam tu, customer dah tahu dah ini semua game. Ini semua nak duit aku ni. Alright. So why not kita tunjukkan yang kita betul-betul boleh bantu dia. Daripada pain ke arah pleasure. So PP ni sangat penting. Okay. Kita ada muka kan. Bayangkan tuan-puan. Muka tuan-puan tak ada PP. Jadi apa? Jadi apa kalau tak ada PP? Jadi pelik kan? Jadi alien kan? Macam tu juga marketing kena ada PP.
pain and pleasure. Alright, dapat sesuatu untuk bawa balik. So cuba ubah tuan-puan punya content, isi kandungan iklan ataupun posting tuan-puan tu supaya lebih mengancam, lebih rancak. Bila orang baca pun orang rasa betul lah, dia setuju dengan kita. Macam dia baca, dia tengok video atau gambar tu, dia merasakan diri dia dalam iklan tu. Situasi yang dia lalui, kesakitan yang dia hadapi sama macam yang kita terangkan, jelaskan dalam iklan konten kita. Kita kena tally, kita kena selarikan apa yang prospek bakal customer kita rasa, customer kita tengah lalui, kesakitan yang tengah dia hadapi sama dengan apa yang kita jelaskan, tulis, buat video, gambar. Bagi dia sama, tally. Barulah orang akan apa? Dia keluar macam ni dah. Barulah prospek tu akan tekan link. Link apa? Link WhatsApp atau link website anda. Alright. So itu perkongsian saya yang pertama. Boleh lagi ke? Boleh? Okey, kalau boleh lagi kita sambung sikit lagi. Jangan risau, petang ni tak lama sebab kita faham lah waktu petang. Okey, tadi tapi tak boleh tidur kan? Waktu asar kan? Tak boleh tidur kan? Okey. So, perbincangan, perkongsian saya kedua untuk semua yang mengenali tentang Solvy, bakal-bakal prospek Solvy, pengguna-pengguna Solvy, perkongsian saya kedua adalah kita boleh amalkan benda yang paling terlaris dalam dunia. Perkataan yang paling terlajak laris dalam dunia. Siapa boleh jawab? Perkataan tu manusia paling suka dan paling laris. Ini adalah perkongsian daripada partner saya, Zifu Auto. Dia selalu cakap benda ni. Okay, bila kita nak buat marketing, kalau guna satu perkataan ni, dia dapat menarik sekalian alam manusia. Yes, Emma Hana, you got it. Emma Hana ni memang pernah dengar tentang Solvy ni. Percuma, free. Siapa tak suka? Saya kalau tengok TV kan, saya nampak perkataan free percuma terus saya tengok. Apa benda yang free? Nampak? Padahal tak ada apa pun. Cuma dia perkataan tu kalau dia terkeluar kita akan tengok. Kita nak tahu apa benda yang free, apa benda yang percuma. Nampak? Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dengan menggunakan teknik free dan percuma ni, benda-benda percuma ni memang boleh viral. Tuan-puan boleh viral. Kalau tuan-puan belum bayar iklan pun boleh viral. Kalau bayar iklan lagilah dahsyat. Alright, faham Nampak? Semua pun dah faham percuma. Baiklah, kalau dah faham, saya tunjuk contoh saya lah. Mungkin ada yang pernah nampak contoh saya ni. Ini dulu-dulu punya contoh. Saya nak tunjukkan, saya nak tunjuk bukti sebelum saya menjadi seorang Zifu viral, okay, maksud dia sebelum saya menjadi seorang marketing director, saya adalah usahawan peniaga online sama juga seperti anda. Tapi cuma bezanya adalah masa tu saya menggunakan teknik percuma untuk tarik orang. Sebab kita marketing senang. Bagi saya lah, pendapat saya, kalau guru-guru luar di sana ke, Zifu-Zifu yang lain ke kan, saya Zifu, bukan Zifu. Okay, Zifu-Zifu yang lain lagi power tak setuju tak apa. Bagi saya marketing adalah to get people attention. Okay, saya tulis sekejap Pasakkan benda ni dalam kepala tuan-puan lah, apa yang saya nak share. Nak cari sale, kita kena buat marketing. Nak buat marketing, kita kena buat apa? Tarik perhatian orang. Tarik perhatian bakal customer. Suruh mereka tertarik kepada iklan kita, baru mereka akan klik. So how to attract people? Macam mana nak tarik perhatian orang? Salah satu cara simple, mudah, efektif adalah kita highlightkan benda-benda percuma untuk dapatkan database mereka. Oleh itu, jom saya nak share screen kepada tuan-puan. How to get people attention more easier, lebih mudah adalah kita buat satu campaign, satu benda yang orang suka iaitu percuma. Ini cerita saya. Ini yang berlaku tuan-puan. Masa ini saya buat satu Facebook page bernama Tebus Voucher Percuma KFC. Orang tengok nama page pun orang dah rasa macam macam mana boleh dapat free voucher ni? Dan dalam tu saya buat posting tentang apa? Ada tak parent sini nak sebungkus susu percuma siap dipost ke rumah tau? Jom tebus susu percuma Dugro
dari company Rasmi Dugro. Masa tu COVID pula, ramai pula yang orang kata apa? Pain dia orang adalah ramai juga family yang keputusan. Bukan keputusan. Ni bukan ketandusan. Putus bekalan susu untuk anak-anak. So saya dah tahu knowledge ni, lebih baik saya sebarkan. Okay, cerita dia adalah setiap company, contohlah kalau tuan-puan ni ada baby kan, kalau tuan-puan tahu setiap company yang mengeluarkan produk baby, mereka sentiasa ada sampel. Nampak ni, dapatkan sampel sekarang. Setiap company baby ni mesti ada sampel. Dan waktu tu saya tak tahu sekarang macam mana. Dugro ni dia bagi sampel besar. The real sampel. Tak silap saya 200 gram. Saya pun tak tahulah Dugro memang bagi. Okey, cuma dengan syarat kena daftar sebagai ahli percuma. Nampak? Dapatkan susu sampel. Okey, dapatkan sampel. Okey, tak perlu bayar pun. Okey, isi sahaja. Okey, daftar, settle. Alright, tapi kena tunggulah 10 ke 14 hari waktu bekerja. Saya pernah buat, saya pernah dapat. Tu yang berani share tu. So apa saya buat? Ramai orang tak tahu benda ni. So saya sharing knowledge. Saya bagi tahu siapa nak percuma susu ni, boleh, you kena komen nak. Dan hasil dia memang viral terus. Sebab tu saya suka letak nama saya viral. Maksud dia tanpa iklan berbayar, you tengoklah berapa ramai orang nak. Tak sempat nak reply. Okay, nampak? Nak. Bukan robot ni tau, orang real. So kalau saya sempat, saya reply messenger. Saya tarik diorang masuk ke saya punya chatbot. Masa tu sebenarnya boleh letak link Telegram kalau sama sekarang. Alright? Sebenarnya ni automatic respond by chatbot ni. Semua ni chatbot yang tolong reply. Kalau nak belajar chatbot bukan dalam sharing saya lah. Kena belajar manychat.com Right? Sekarang ni kalau saya suruh mereka join Telegram. Nampak? Nak. Yang bestnya, mereka siap share lagi. Mereka sendiri yang share. Nampak nama lain-lain. Sebab kita bagi percuma yang kena dengan waktu, kena dengan keadaan, kena dengan boleh menyettlekan diorang punya pain. So kalau you nak buat marketing lagi power, you boleh guna kaedah ini. Cari benda-benda percuma yang bagi manfaat kepada orang, sebarkan dengan niat membantu. Dalam masa yang sama, tuan-puan akan dapat database customer. Dan mereka ni sebenarnya mereka dah masuk dalam Telegram channel ini. Saya kumpul mereka dalam satu Telegram channel. 1,700 orang. 1,200 orang. Means 3,000 orang saya dah kumpul. Macam tu je database. Dan mereka adalah semua ibu-ibu yang ada baby kecil. So next time saya boleh buat apa? Dalam Telegram channel ni saya boleh upload lah barang-barang baby, baju-baju murah-murah baby, lotion-lotion baby. Nampak? Mula-mula saya bagi free. Saya tarik diorang masuk dalam satu tempat. Kita boleh kumpul diorang, sama ada Telegram channel, WhatsApp group, Facebook group. Okay, kita buatkan free dekat Facebook ke. Alright, kita tarik diorang masuk dalam ni. Kita bagi dulu benda percuma yang diorang nak tu, and then kita boleh sentiasa pujuk untuk mereka cuba membeli pula produk-produk murah dulu. Okay, alright, itulah cerita dia. Okay, saya cari jap kepada tuan-puan. Nampak? Siap dengan saya jual sambal kurang masin lagi. RM15. Saya pandai. Betul ke saya pandai? Saya ada idea. Saya mula-mula bagi free, and then saya jual benda-benda murah dulu supaya saya melatih mereka biasa membeli dengan saya. Alright. Adalah lagi macam-macam yang saya cuba explain kepada mereka. Alright. Nampak? Bila diorang masuk dalam ni, tadi dapat susu, dapat lipstick pula. Masa ni Nolofa dia buat, Mama Sab ada buat lipstick percuma kan. Saya bagi link juga. Okay. Saya bagi tahu cara juga macam mana nak dapat voucher KFC.
So dia orang akan sukalah dengan saya. Tapi masa ni saya buatkan wife saya sebagai diri saya lah. Sebab dia wanita, sesuai untuk wanita. Padahal siapa yang buat? Dia punya suami lah. Last ada sedikit penjualan sambal kentang dekat situ. Adalah juga dapat sale. So tak semestinya kita buat PP, promosi paksa. Kita boleh buat marketing, kita bagi dulu benda free, kita tarik orang kumpul satu tempat, dipanggil teknik kolam, and then kita selit-selitkan secara perlahan-lahan. Kita cucuk jarum untuk diorang membeli produk daripada kita sesuai dengan behavior, kelakuan customer tu. Nampak tak? Okay, alright. Saya kembali kepada diri saya. Ini antara beberapa idea, 2 idea untuk impactkan marketing anda. Sebab ramai usahawan lah saya tengok di luar sana, bukan masalah bajet. Ada yang bukan masalah bajet, ada bukan masalah teknikal, ada yang bukan sebenarnya masalah tak tahu nak buat tentang teknikal. Contoh Google Ad, Facebook Ad dan segala jenis iklan berbayar ataupun software automasi. Tapi the message, benda yang ada yang dalam dia punya content, dia punya posting tu tak sampai. Benda tu orang tengok pun orang buat tak tahu. Benda yang tak dapat menarik perhatian orang. So tak guna kalau tuan-puan bayar pun, ramai juga yang tercundang. Bukan salah ilmu untuk setting benda tu ataupun salah tentang platform iklan berbayar tersebut. Contoh TikTok Ads. Bila tak menjadi sale, salahkan TikTok. Ini TikTok ni aku bayar, dia tak cari sale untuk aku. Tak, it's about your punya message yang problem. Kita yang tak mampu menarik orang untuk stop, baca, tengok video kita dan klik. That's the first problem. That's the first problem yang tuan-puan saya sendiri kena settlekan. Inilah kita punya pain. So kalau kita faham teori PP, pain and pleasure, kemudian kita gabungkan dengan percuma, free, barulah benda ni akan ada satu strategi yang memberi lebih impact kepada marketing anda. Kolam ni ada lagi tak? Ada. You search kat Telegram, tebus voucher percuma KFC. Tapi sekarang saya dah tak aktif dah. Itu dululah. Okay, zaman-zaman saya jual water filter. Alright, sebelumlah saya menjadi seorang yang popek-popek pasal marketing, saya buat benda tu. So saya ni memang macam-macam produk. Okay, means termasuklah sebenarnya ni saya ni daripada 2009 memang dah terjebak dalam dunia sales. Saya seorang salesman jalanan. So daripada situ saya dah faham karakteristik apa yang manusia nak. Kita tak belajar dalam buku tapi kita belajar by real experience, on job training. Alright, benda-benda itulah yang saya masukkan, convertkan dalam dunia online. Sebab online ataupun offline, target kita adalah sama. Still manusia. Still orang juga. Perkataan discount. Okay, discount ni jangan dalam marketing, dalam closing. Okay, bila kita dah sampai closing dia, okay, sekarang ni kalau dapatkan hari ni dalam tempoh 12 jam malam ni, saya nak offer extra discount. Kalau boleh dalam closing. Supaya dia ni tak nampak iklan kita sebab discount semata-mata. Sebab kalau kita highlightkan discount di depan, percayalah cakap saya, prospek yang masuk dalam WhatsApp nanti, dia akan minded dia nak discount, dia akan minta lagi lebih. Sampai kalau boleh kita bogel. Alright, saya dulu jual kereta lah. Saya panggil istilah bogel. Maksud dia, dia nak kalau boleh nak discount, nak free gift, nak minyak penuh, nak smart tag, nak kereta dia modify, nak itu, nak ini. Saya kata kat Kak macam ni, Kak jadi salesman, commission apa semua, Kak ambil lah. Kak ambil, Kak buat semualah. Okay, sebab saya dah bogel lah. Dengan serok-serok dalam saya, Kak nak ambil punya commission. Alright. Okay, baik Alright. Ini pengalaman yang saya hadapi lah. Kalau kita tekankan tentang diskaun, orang yang masuk nanti, orang-orang yang mindset nak diskaun, takut dia orang nak perah kita. So lebih baik kita ketengahkan kesakitan dia dan cara mengatasi kesakitan dia. Kita dapat lebih high quality prospect dalam WhatsApp kita, dalam website kita. InsyaAllah dengan izin Tuhan. Macam mana nak tarik customer download app? Contoh food delivery. Okay, app food delivery ni percuma. Benda yang menarik. Okay, kedua contoh Taobao Food. Dulu kita pernah bersama dengan Taobao Food, kita buat program referral. Siapa yang
refer kawan dia akan dapat voucher 50 sen RM1. Itu salah satu cara lah. Okay, dia install app itu, kalau dia refer kawan dapat RM1. Dia macam pernah tak dulu Settle Petronas. Dulu masa app Settle ni baru keluar dalam dunia, you know, Petronas kan. Mana orang tak tahu tentang Settle masa tu. Settle ni adalah satu app di mana kita pergi Petronas pump station, petrol station, kita tak perlu pergi kaunter untuk bayar, kita guna app sahaja bayar. Masa tu baru keluar, tak ada ramai orang tahu. Dia buat apa? Dia cari semua affiliate ni, siapa yang refer orang dapat RM5. Cepat je tersebar. Tapi kita mungkin tak mampu nak bagi RM5, kita boleh bagi 50 sen. Kita bagi buat referral program pun boleh. Samalah macam MAE. Perasan tak baru-baru ni Maybank buat MAE referral program. Itu salah satu. Dia menggunakan terms percuma. Alright, untuk tarik orang download app. Alright, kedua adalah kita kena buat content marketing yang menunjukkan pain. Apa kesakitan dia sebelum ada app ni dan apa pleasure dia selepas dah ada app daripada kita. Alright, kalau saya buat 2 cabang jenis strategi marketing, dua-dua saya jalan dan saya comparekan mana satu yang lebih efektif, mana satu yang akan mendapat lebih tinggi conversion, lebih tinggi ramai orang pergi download app kita. Alright, so itu perkongsian apa yang saya boleh recap sekarang lah. Tapi ianya kena ada brainstorming bersama dengan tim. Okay, kita buat strategi apa. End up, benda-benda teknikal ni sebenarnya tuan-puan hanyalah 20% sahaja daripada marketing. Terus terang saya cakap, tuan-puan rasa macam excited bila nak belajar technical setting, okay, tekan button mana, itu semua 20% sahaja yang menyumbang kepada tahap impactnya marketing. Yang selebihnya adalah bila kita faham, kenali customer kita, apa yang diorang pain, apa yang diorang pleasure, apa yang diorang punya desire dan keinginan, dan kita jual experience dan impian kepada mereka. Alright, dan sebenarnya kalau boleh sentiasa saya bagi nasihat, saya suggest, saya bagi cadangan. Kalau tuan-puan tak biasa buat offline, tak pernah buat sale secara offline, tuan-puan nak lagi hebat dalam dunia online marketing, tuan-puan boleh praktis, pergi ke jalanan, pergi ke depan bank, kat mana-mana yang tuan-puan tengok ramai manusia, cuba tuan-puan jual kat situ. Dan tuan-puan perlu hadapi rejection. Daripada situlah ada banyak pengalaman, ada banyak benda yang tuan-puan boleh faham. Oh, inilah sebenarnya marketing dan sale. Sebab mungkin daripada tuan-puan ni lahir-lahir orang kata apa, mata celek je, pum, dunia online marketing. Tak pernah offline. Percayalah, saya nampak sangat. Saya jumpa orang tu dulu offline. Tapi bila dia convert kepada online, dia lagi gila. Sebab dia dah tahu dah how people behave. Macam mana manusia tu bertindak, kelakuan manusia dan sebagainya. Alright, itulah yang saya nak suggest, nak kongsikan kepada tuan-puan pada petang ni. Alright. Kita pun sebenarnya dah menghampiri pukul 6 petang dan saya sebenarnya di hujung-hujung perkongsian lah. Okay. So saya buka lah, kalau ada apa-apa persoalan, boleh nyatakan di ruangan komen. InsyaAllah saya cuba bantu apa yang saya tahu. Okay, sama-sama kita membantu each other. Bukanlah kata saya ni tahu everything. Saya pun masih lagi belajar. Benda ni banyak, tak habis. Kalau ada apa-apa soalan ke, apa-apa sharing ke, boleh nyatakan di ruang komen. Kita bagi masa 5 minit sebelum saya tamatkan sesi live perkongsian santai-santai saya petang ni lah bersama abang, akak, tuan-puan, okay, yang mungkin tengah driving sekarang balik pada kerja, sambil-sambil mendengar celoteh beletak daripada saya petang-petang kan. Siapalah Sifu Viral ni kan. Dah lah tak famous pun. Alright, ada tak apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita wrap up dan kita tutup sesi live kita. Kita nak pergi enjoy makan apa? Makan char kway teow. Malam ni char kway teow pula. Sebab ada dekat Pulau Pinang, tak boleh lari daripada char kway teow. So kalau tak ada soalan, sebenarnya tuan-puan, last kali apa yang saya nak kongsikan, saya nak sharekan kepada tuan-puan is all about impression. Maksud dia macam ni. Macam ni tuan-puan. Bila saya live dengan tuan-puan sekarang ni, adakah saya pakai baju tidur? Tak boleh kan? Perasan tak? Kita kena sentiasa bagi orang impress dengan kita, barulah mudah untuk kita convertkan mereka kepada pelanggan. Bagi dia orang rasa trust dengan kita. So bila live, saya kena pakai coat, pakai smart sikit,
bergaya sikit bagi orang percaya. Samalah kalau tuan-puan nak buat marketing. You need to impress people. Kita kena buatkan orang rasa macam wow, amazing, power gila produk ni, power gila dia ni kan. Memang terbaik rancak. Barulah kita mudah untuk tukarkan mereka daripada bakal pelanggan kepada pelanggan. Sebab manusia tak lari daripada satu kriteria, satu karakteristik, iaitu dia lebih percaya kepada orang yang dia sanjungi. Perasan tak? Cuba add jadi new post. Add kat previous post tapi jadi new post. Alright, dia kena edit balik dalam tu. Kalau post tu dah dibuat X memang tak boleh dah lah. Dia jadi new. Alright. Okay, nampak Kalau tuan-puan perasan lah seorang salesman, kenapa dia kena smart-smart? Okay, sebab bila dia tak smart, orang tak impress dengan dia, susah kita nak bagi orang tu percaya kepada kita. Bukan kita nak show off, tapi kita nak impress orang. Kita nak bagi orang rasa percaya kepada diri kita. Alright, itu saja. So nak buat marketing, dah tahu dah manusia, kita impress orang. Tapi janganlah buat ke arah keburukan. Impress ni sampai scam orang, taklah. Tapi kita kena tunjuk yang kita ada credibility. Alright, business kita, produk kita kena ada credibility. Produk kita kena packaging bagus. Okay, impress orang. So itu term saya lah. Kalau saya nak buat marketing, saya nak buat sale, saya sentiasa fikir, adakah aku buat ni boleh impress orang tak? Macam saya live ni kepada tuan-puan, adakah saya dengan energi macam ni, dengan semangat macam ni, dengan popet-popet macam ni kan? Dengan rasa orang kata apa, excited macam ni, sebab saya nak impress tuan-puan. Saya nak tuan-puan rasa kagum, wow, amazing, dengan saya sukalah Sifu Viral ni. Tak boring lah. Alright, nampak? So samalah tuan-puan kena buat dengan customer tuan-puan. Sama ada kat dalam WhatsApp, dalam call, dalam iklan. Kita kena sentiasa fikir how to, betul ke aku buat ni boleh impress orang, boleh buat orang kagum. Baru saya jumpa bahasa Melayu, buat orang kagum. Okay, yes, tadi pain and pleasure, alright, free. Kalau boleh top up anda punya marketing, buatkan orang kagum, ianya lagi mudah sikit untuk orang percaya you. That's why kita ada personal branding. Kan, ada follower. Sebab nak buatkan orang kagum bukan senang. Tapi kalau boleh buat, insya-Allah proses untuk kita dapat orang yang setuju menjadi customer kita tu lebih mudah. That's why you punya appearance kena jaga, you punya personality kena jaga, you punya emotion kena jaga. Alright? Sebagai seorang sawan kita kena jaga banyak benda. Alright? So terima kasih. Kita jumpa lagi pada next session, mungkin hari Khamis petang insya-Allah bersama saya Sifu Viral daripada Solvi. Apa yang penting adalah terima kasih kerana tuan-puan sudi bersama saya petang ni, walaupun dalam masa yang pendek. Ada banyak lagi yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan. InsyaAllah pada next topik lah. Kalau semua kita share, nanti habis pukul 12.30 malam, saya tak dapat makan lah char kway teow. Itu je masalah. Alright. Saya doakan tuan-puan semoga sihat, berjaya dan berjaya dalam marketing. Hebat belaka. Dan akhir kata daripada saya, daripada Solvi, daripada Sifu Viral, seperti biasa, jumpa anda di puncak kejayaan. Pasti boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Daripada Penang.